أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Muka surat 9 sambung minggu lepas dah, iaitulah bahasan bicara kita dah pasal yang kedua pada menyatakan telinga. Dalam bahasa Arabnya dia panggil uzun. Telah maklum bagi kita daripada huraian minggu yang lepas melalui kitab Penawar Bagi Hati bahwasanya telinga ni satu anggota tu yang memberi kesan kepada hati kita. Tu apabila kita mendengar tunya, dia jadi memberi bekas pada hati kita lah, sebagaimana yang huraikan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Mihat dia. Kita sambung minggu lepas. Di sinilah yang kita mesti kena pelihara sungguh. Saya ulang balik minggu lepas, wasani dia berkata dalam kitab Penawar ni, an-nazalika wasani, dan yang kedua an-nazalika, bahawa sedemikian itu, yakni kita mendengarkan cakapan-cakapan yang keji dan cakapan-cakapan yang lebih, yang sia-sia tunya, yuhayyijul khawatir, yuharriku, atau menimbullah ia akan khawatir, akan lintasan-lintasan daripada kita dengar perkataan-perkataan yang keji tadi. Yuhayyiju ni makna yuharriku, menggerak atau menimbullah ia akan khawatir, khatar, akan lintasan-lintasan yang tak baik dalam hati kita. Wal wasawis yuhayyiju, dengan makna katanya menggerak atau menimbullah ia akan was-was dalam hati kita tunya. Menimbullah ia akan khatar, akan lintasan-lintasan, dan juga was-was fil qalbi, dalam hati. Daripada kita dengarkan perkataan-perkataan yang tidak memberi faedah bagi kita tunya. Sebab itulah kita kena pilih. Yang keji, yang lebih-lebih yang tidak memberi faedah. Maka dikehendaki barang yang keji dan tidak memberi faedah ninya, dia tidak tertentu kepada suara manusia sahaja, sebagaimana yang kita bahas. Tidak tertentu kepada suara manusia yang bercakap, yang masuk dalam telinga kita sahaja. Bahkan tiap-tiap suara yang dibilangkan keji, maka diwajibkan di atas kita yang ada telinga, yang ada sifat pendengar tunya, pelihara daripada dengar. Maka setengah dari yang tidak memberi faedah tunya, dia misal dalam kitab kita, seperti mendengar perkakas permainan yang diharamkan,
Nah, maka perkakah permainan yang diharamkan ninya, dan dia tak masuk dalam suara manusia, tapi haram. Dia kena tilik situlah. Kalaulah yang tidak diharamkan, tak apa, kiranya kita pergi nasbah haram. Tapi musannif kita tu dia misal sikit, setengah daripada perkakah permainan. Sebut kata permainan ni dia jadi satu keseronokan, tapi hukum tak bagi. Di situlah tempat yang kita nak kena pelera tu. Nah, di situlah tempat yang kita nak kena turut tu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, "Wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Tu dah nak dah. Nah, apa-apa barang yang buat datang akan kamu oleh Rasul. Nah, kum tu dia rujuk kepada kita umat Muhammad tu. Ar-rasulu tu kalau kira kaedah nahwu dia masuk dalam isim mufrad, bukan jamak. Tertentu kepada Nabi. Makna ayat tu bersabit kita umat Muhammad dengan Nabi kita Muhammad. Tu ayat tu. Daripada Allah Subhanahu wa taala tu memerintahkan kita. Di sini kita nak kena halus sikit dah. Nah, kita tak hukum semua alat kesukaan, alat permainan tu haram. Dia nasbah haram. Lepas tu sabit pula dalam hadis yang Nabi sebut al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun juga. Situ kita kena cari bagi nyata lah. Kerana Nabi sebut kata kenyata benar tu. Nah, wa bainahuma umurun mustabihatun, dan di antara kedua pula ada pula beberapa pekerjaan yang kesemaran, mustabihat. Nah, di sisi kita orang awam ni hakikat pekerjaan tu nyata sungguh, tapi nasbah kita adanya. Hak tu kembali balik kepada kita lah, nak selidiki di atas benda yang syubhat tadi adanya. Sebab dia tak nyata pada kita haramkah atau halal. Maka kita selidik, kalau saya jumpa benda yang kita syubhat ni jatuhnya halal, alhamdulillah lah, kita boleh guna pakai lah. Benda yang dikatakan syubhat ni apabila kita selidik jatuh haram, wajib kita kena tinggal lah. Kita tak boleh duduk dah di atas syubhat tadi. Nampak? Tapi kita ni nak mengekali diri di atas yang syubhat tu tak elok tu, tak comel. Nampak tak situ? Ni kita haluslah sikit ni. Nah, kalau kita kaji tengok dalam kitab-kitab, nah, ahli tawarikh, dunia kita ni pincil dah ni, kerana ada setengah daripada khabar-khabar bahawasanya bermula daripada meninggal atau wafat tok kita, tok Adam tu, dia kira di situ. Nah, umur dunia ni dia boleh bertahan selama 7,000 tahun sahaja. Ada kajian ni dalam kitab saya lah, nasbah orang panggil hukama. Hukama ni dia melengkapi ilmu dan juga cerdik, bijak, pandai. Dia melengkapi tu 7,000 tahun, bukan 70,000 tahun. Tu maka dalam kajiannya yang dikirakan oleh alim ulama, dia panggil termasuk hukama lah. Tu termasuk hukama. Kita cerita sikit sini ni. Nak bagi kesedaran kepada kita bahawa kita ni bukan sekadar kita pincil. Cakap sekarang umur kita apabila melebihi 63 tahun, dia panggil melebihi umur yang ghalib. Tak apa, kita boleh berdoa minta Allah Ta'ala panjangkan umur kita. Tapi janganlah sekadar panjang umur sahaja. Amalan kita pun kena berdoa juga, minta bagi boleh buat kerja hak baik. Kerana Nabi ada sebut. Tu khairun nasi man qala umruhu wa hasuna amaluhu. Dua tu limutlaqil jam'i. Nabi puji seorang manusia yang umur panjang, tapi di samping tu elok amalan dia.
Kalau kata waktu limutlaqan jama'i, bukan sekadar umur panjang sahaja. Tak, dia ada amalan yang baik. Baik, saya bawa cerita sikit. Bersabit dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka diperanakkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Isnin itu tidak ada khilaf di sisi ahli tawarikh, dia panggil. Ni kita saya baca kitab Haji Sulung. Kitab ulama tadi. Dan hanya khilaf itu pada hari bulan sahaja, tapi di sisi ahli tawarikh. Sungguhnya telah dihisab oleh ahli falak yang mahir, iaitulah Muhammad Bashar. Yang alim di dalam ilmu falakiyah. Dan Muhammad Bashar As-Sadrul A'zam, ini orang Turki. Perdana Menteri Kerajaan Turki. Didapati 12 hari bulan Rabiul Awal yang diperanakkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kena kepada hari Khamis, dia kata. Ada khilaf 12 tu tak ada. Tu. Maka hari Isnin yang kedua pada bulan itu kena 9 Rabiul Awal bersamaan dengan 20 April tahun Masihi 571. Inilah yang dikatakan di antara lahir Nabi Isa dengan Nabi kita 500 tahun tu. Bukan sekadar 500, 571 tahun. Jarak dia. Tahun Masihi. Apabila tahun Masihi, sebut tahun Masihi ininya, dia terpulang balik, kena kembali balik kepada tarikh kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Tu jarak dia. Adalah pada masa antara beranak Nabi kita dengan beranak Nabi Isa tu 571 tahun. Dan antara beranak Nabi Isa dengan wafat Nabi Musa 1716 tahun. Lama sangat lah. Antara beranak Nabi Isa dengan wafat Nabi Musa 1716 tahun, campur dengan 500, 2000 lebih dah. Dan antara beranak Nabi Musa dengan Nabi Ibrahim 545 tahun. Tu jarak tu campur dengan 1000 lebih. 2000. Sebab itulah ahli fatrah tu dia keputusan seruan dari Mekah tu nya 3000 tahun. Dia ambil daripada Nabi Ismail hingga sampai Nabi SAW. Maka celah itulah dikatakan ahlul fatrah. Nasbah kepada Arab Mekah. Tapi nasbah kepada puak-puak Nasara diambil daripada Nabi Isa. Dengan maknanya 500 tahun. Tu dia sengang tidak ada rasul celah tu. Adapun nasbah kepada ahli Mekah 3000 tahun. Tu dia panggil ahlul fatrah. Maka khilaf lah. Di sisi kita ni ulama yang akhir zaman ni dia khilaf situ. Tu senang kata ahlul fatrah ni nya tu dia lepas daripada azab. Tapi bersabit dengan dua ibu bapa Nabi sallallahu alaihi wasallam tentu sekali lepas. Kerana apa? Kerana sabit pula dalam hadis bahawasanya riwayat daripada Siti Aisyah hadis tu nya. Allah Ta'ala mula hadisnya Nabi kita berdoa minta Allah Ta'ala menghidupkan dua ibu bapa Nabi. Maka Allah Ta'ala terima doa Nabi itu. Allah Ta'ala menghidup. Mengucap dua kalimah syahadat. Kemudian daripada mengucap dengan syahadat, Allah Ta'ala mematikan balik. Sebab itulah jadi dua ibu Nabi itu bukan sekadar ahlul fatrah, bahkan ahlul Islam. Wajib tak kita atikah macam tu. Lepas daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Ini bersabit dengan dua ibu bapa Nabi. Dan antara sama tadi sikit saya baca cerita sikit. Antara beranak Nabi Musa dengan Nabi Ibrahim 545 tahun tua Nabi Ibrahim. Dan antara Nabi Ibrahim dengan tupan Nabi Nuh 1081 tahun.
Dan antara tufan Nabi Nuh dengan Nabi Adam 2242 tahun. Itu kita tu. Dan daripada beranak Nabi kita hingga tahun hijrah ini, tahun hijrah tahun dia tabak kitab ni 1372 atau 1425 Hijriah. Nah, tu 1425 tahun. Nah, antara beranak Nabi kita hingga tahun hijrah 1372 tahun tabak kitab hak saya duk baca ni nya. Lah ni kita 1400 apa dah? Kat 1 tahun dah kitab saya dah baca ni pun. Nah, 1425 tahun hijrah Nabi itu. Nah, dan daripada wafat Nabi Adam dengar. Hingga tahun hijrah ini iaitu 1372 tahun 7,580 tahun. Makna kita duduk dalam pincin ni 500 tahun lebih dah. Kerana ada yang menceritakan setengah daripadanya umur dunia kita dia boleh bertahan 7,000 tahun bermula daripada wafatnya Nabi Adam. Maka sekarang ni nya masa musannif ni tabak kitab ni dia lebih dah 580 dah. Lama kan? Ni kita ni makna kata dalam pincin dah lah. Nasbah dunia. Nasbah umur kita pula yang melebihi 63 tahun pun dalam pincil dah juga. Kalaulah tidak ada kesedaran lagi di masa tunya. Nah, wallahu alam lah. Oleh itu sama-sama lah. Nah, kita berusahalah. Nah, tu menghidupkan dan membangkitkan diri kita ninya di dalam perintah Allah Subhanahu wa taala dengan bahwasanya kita pelera dan kita jagalah segala anggota yang Allah Subhanahu wa taala limpah kurnia kepada kita adanya. Inilah sebuah sikit dah sejarah umur dunia. Dia 7,000 bukan 70,000. Tu 7,000 ya. Tu gitu dalil yang besarnya kata dunia kita ni akhir, iaitulah lahirnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, akhiruz zaman. Itulah. Nah, tu alhamdulillah lah kita ni nyom. Boleh hidup. Dalam agama Islam tu satu kebutuhan yang besar. Dan bagi kita, cumanya kita ni nak hidup di atas syariat. Di atas hukum. Tu kita kembali baliklah kepada kitab kita. Tu saya ulang balik hak minggu lepas tu bersabit dengan telinga kita tu. Tu wasani anna zalika yuhayyijul khawatir wal wasawis fil qalbi. Yang keduanya dengan sebab kita tu mendengar perkataan-perkataan yang keji ataupun yang keji. Tu yang tidak memberi faedah. Dia menimbulkan khawatir dan was-was dalam hati kita. Jadi hati kita tu tidak termasuk di dalam katanya hati yang tenang. Tidak. Sebab tu kita kena pelera. Summa min zalika pula. Kemudian daripada demikian itu, kemudian daripada timbul was-was, telah maklum dah was-was ini daripada syaitan. Apabila sebut was-was tu, istilah dia daripada syaitan dah. Kerana setengah daripada nama syaitan tu nya syaital wasawis. Melayu tepat kitanya kacau. Dia kacau dalam hati kita. Pengwas-was tu kacau. Tu. Itu bersabit dengan was-was. Kita ni yang duduk berasa kemiskinan dalam sembahyang sahaja. Padahal di luar sembahyang pun tak boleh. Kita nak kacau tu. Kita kena tetap, kena sakinah. Kena tenang hidup kita dalam agama dengan kita menurutkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita dengarkan apa yang Allah Taala izinkan kepada kita tu dengar. Tu dia kena tenang macam tu. Tu lepas daripada dia ada khawatir dan was-was,
yabdu istighal, zahirlah oleh istighal. Istighal ni apa? Makna sibuk bil badan, pada tubuh kita pula dah. Apabila timbul sibuk, tak sempatlah kita nak beribadat kepada Allah. Ini bacaan dia. Nah, tak kalau dia jadi sibuk dengan itu, dengan ini, dengan sebab mulanya daripada kita tidak ada pantang larang di telinga kita. Nah, dia timbul main khawatir, dia timbul main was-was. Nah, dia zahir tubuh kita istighal. Istighal cakap kita sibuk pada badan. Tak kalau sibuk ni, Allah kata zahir, pama yabqa lil ibadati syai'un, maka tidak kekal dan tidak tinggallah bagi ibadat tadi oleh suatu. Duk sibuk dengan benda lain. Rugi sah. Nah, tu padahal nak ibadat ni apa? Nah, i'lamu ya ikhwani. Nah, annal ibadah, bahwasanya ibadat tu faidatul umri, itulah faedah umur. Nah, itulah faedah bagi umur kita hidup ni. Kalau 50 tahun pun 50 lah. Kalau 100 tahun pun 100 tahun lah. Ibadat tu lah faedah umur. Kalau 100 tahun tapi tidak ada ibadat, hidup kita tidak faedah. Dia kata hidup kita sia-sia sahaja. Situ yang berat. Nah, tu. Nah, sebab tu dia sambung, wal umrul khali anil ibadah fala faidata wala naf'a. Dan bermula umur yang sunyilah ia umur tu daripada ibadat, maka tidak ada faedah dan tidak ada manfaat walau harta banyak. Nah, tu cukup lengkap harta tapi ibadat tak ada. Ditaksiskan, ditentukan dengan bahawasanya itu adalah orang yang rugi, yang hidup dia tidak ada manfaat langsung. Tu. Ini kita nak pilih situlah tu. Nah, bahkan pula dia sambung dalam kitab, balil khusran abadal abidin. Itulah kalau kita nak tahu orang yang rugi sepanjang-panjang masa, daripada dunia hingga sampai akhirat, dengan sebab tidak ada ibadat dalam masa hidupnya. Maka setengah daripada perkara yang mengganggukan ibadat kita, yang ialah suara ataupun apa saja yang masuk ke telinga yang tidak memberi faedah dan manfaat pada kita. Kita kena jagalah tu. Tu tekanan sikit hari ni tu. Nah, jadi alhamdulillah lah, sekiranya kita ni sekadar biasa dengar tarah yang pertama. Jadi kita tu tidak ada kelalaian sangat, dia ada batasan. Ini ikut apa bunyi ni, sedap ke semua ni, dengar rock sedap. Nah, apa sambutan sedap belaka Allah. Nah, Datuk ni tak apalah, kita tak baca sangat situ tu, kerana kita tumpu kepada talati kita ni, kitab kita ni. Kemudian adalah saat ni kesimpulan tu. Inilah perkara yang besar. Nah, di kita. Baiklah, kita sambung hari ini pula. Nah, tu, dan ketahuilah olehmu. Nah, tu, utlub hatta ta'lam. Hendak tuntutlah oleh engkau sehingga engkau faham, sehingga engkau tahu bahwasanya perkataan yang didengar itu, ni dia merujuk balik kepada perkataan. Nah, tu perkataan yang didengar tu, perkataan yang masuk dalam telinga kita tu. Perkataan yang masuk dalam telinga bukan dia berhenti situ. Dia ada jalan dia. Tempat yang dia duduk berhenti tu, hati tu. Ini masalah kan. Nah, ketahui olehmu bahwasanya bermula perkataan yang didengar itu, perkataan kita dengar tu, bandingan dianya seperti makanan. Adalah ia seperti makanan.
Jadi seperti itu kalau nak kira bab talaqi kitab ni dia jadi khabar. Nah, pada perkataan, yang mana perkataan tu dia panggil isim bahwasa. Seperti itu takluk mahzuf khabar bahwasa, kerana bahwasa tu diambil daripada annal kalam dan annal kalam alladhi yaqa'u fi qalbil insan wa sam'ihi tuh. Nah, ketahuilah bahawa perkataan yang didengar itu yang jatuh dalam hati manusia, dan perkataan yang dengarnya manusia tunya bimangzilati ta'am, dalam bahasa Arab dia panggil seperti atau menempati makanan. Perkataan tu, tapi makanan dia masuk ke mulut, dia pergi berhenti di makdah. Makdah tunya tempat himpun makanan yang baru sampai, perut besar dia panggil. Apabila dia masuk situ tu, lepas itulah baru dia bagi pula makanan tu nya. Nak jadi apa, nak jadi kekuatan bagi kita ke apakah, dia bagi di situlah. Ini kuasa Allah Subhanahu wa taala dalam tubuh manusia tu. Allah Ta'ala buat cukup sepenuh bagi kita. Tu dia melempati makanan allazi yaqa'u fi jawfih. Perkataan yang didengar, yang jatuh dalam hati manusia, yang masuk ke telinga tu menempati makanan yang jatuh di dalam jawf. Jawf tu makna perut ni. Mana dia seperti ni pada pihak mana? Setengahnya kita kena rujuk balik. Tu kepada yang didengar. Setengah perkataan yang didengar tu memberi manfaat. Tak apalah, memberi manfaat. Alhamdulillah lah. Seperti kita ni duk dengar ni. Duk dengar ilmu Allah Subhanahu wa taala. Itu memberi manfaat bagi kita, tak larang. Dan setengah perkataan yang didengar tu memberi madarat. Ni kita kena pegalah, kerana kembali ke madaratan tu bagi kita. Memberi madarat. Dia kata nasihat, faminhu ad-darru wa minhu nafi'u. Setengah daripadanya memberi madarat, dan setengah daripadanya memberi manfaat. Tu. Maka Allah Subhanahu wa taala suruh kita pilih ambil hak manfaat. Supaya juga makanan. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, ya ayyuhan nas, seru di atas nama manusia, kulu mimma fil ardi halalan tayyiban. Wahai sekalian manusia, makanlah oleh kamu daripada barang yang ada pada muka bumi ini, tapi makan halalan, akan hak halal, hak memberi manfaat. Tayyiban, hak baik-baik. Jangan hak haram, jangan hak memberi mudarat. Begitu jugalah perkataan yang didengar, kerana ditersyebihkan dengan makanan. Kita bahas secara mendalam sikit. Perkataan yang dengar pun macam tu juga. Dengarlah akan hak halal tu, hak memberi manfaat dan memberi faedah. Jangan hak haram. Jangan kita letak di makanan sahaja. Bahkan perkataan pun ditasybihkan oleh ulama dengan makanan. Tayyiban, hak baik. Hak baik ni makna katanya hak yang memberi manfaat, memberi kekuatan bagi kita. Janganlah kita makan yang memberi mudarat. Sambung ayat, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan jangan kamu ikutlah jejak langkah syaitan. Mafhum daripada susunan ayat, bagi mereka yang tidak memilih sebuah makanan, halal haram hentam semata. Memberi manfaat, memberi mudarat, hentam semata. Itulah orang yang mengikut jejak langkah syaitan. Maka mentasybihlah oleh musannif, akan kita dengar pun begitu juga.
Kalau kita tak pilih perkataan yang kita dengar, dengar semata, sedap semata, itulah mereka yang mengikut jejak langkah syaitan. Nah, maka syaitan telah maklum bawa kita pergi ke mana. Allah Ta'ala sebut terus terang dalam Quran, innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan tunya lakum aduwwum mubin, aduwwum mubinun lakum, seteru kamu yang nyata. Allah Ta'ala bagi amaran kepada kita, janganlah kita melibatkan diri kita dengan petunjuk dan jejak langkah syaitan, kerana itu seteru. Walau dia mari di atas rupa baik, kita nampak comel, kita nampak elok, tapi seteru, dia bawa kita kepada kebinasaan tu di situ. Tu nak fikir bagi sampai dah. Nah, ni alhamdulillah lah, saya pun sama-sama lah kita ucap syukur dapat kita ni nya. Nah, kerja sama. Nah, dapat kita sama-sama muhasabah. Tu. Nah, masa saya pun fikir banyaklah. Oh, suka sangatlah juga dengan lagu-lagu saya pun. Cerita saja kata tiada lama, tiada baru tu suka dengar sangat saya tu malam-malam dah. 10 malam ada kah? Sama ya hak lama-lama. Tahu berapa puluhan. Duk bertanding dengan hak lama baru tu. Nah. Ada. Macam mana ustaz boleh kita ada ilmu, kita tak sendiri. Nah, macam saya pun tak boleh berhukum dengan secara tergesa-gesa. Jadi apabila ada ilmu di kita, kita pilih. Sebab kita nak situ. Nah, tu kerana apa? Kerana ilmu ni dengan bergantung di orang sangat tu tak digalakkan. Naknya hak ada dalam. Ni setengah jalanan yang nak mendapat ilmu tu, lepas tu kita fikirlah dari kita. Aku ni, saya ni, tak kira lah tahap mana ni. Anak macam tu lah. Dah. Tu. Semudah. Ya. Ilmu dinilai. Nilai pula. Nilai pula dah. Dah kita punya ilmu, kita kena ada pula di situ. Nah, wajib pula tu. Wajib. Nah, kita kena menurut pula dan kita kena beramal pula. Kerana sabit di dalam matan. Nah, matan Jauharatul Tauhid, tak silap ingatnya. Nah, al-alimun bi'ilmihi lan ya'malan mu'azzabun min qablu ubadin wasan. Bermula orang yang alim dengan ilmunya, lan ya'malan, tapi tak mau beramal dengan ilmu tu. Alim, pernah itu tapi sampai tentang amal tu tak ada. Mu'azzabun, diazab akan dia, min qablu ubadin wasan, dulu daripada yang menyembah berhala lagi. Tu kita tu. Nah, ini dalam syair tu lah, boleh tunjuk dan boleh buka lah. Ni kita kembali balik lah, sikit demi sedikit kita amal sekadar mampu, tapi kena ada kesan amal daripada ilmu yang kita dapat. Nah, jangan tinggal terus. Nah, sedap dengar ceramah, sedap dengar tok guru mengajar, sedap dengan makna apa? Dengan makna semata-mata sedap dengar daripada kelakar yang adakah, ataupun dengan makna sedap beramal dengan ilmu yang kita dapat. Kita kena nilai di situ. Kadang-kadangnya balik cerita, sedap. Tapi pagi esok sama juga dengan pagi kemarin tu, pukul 8 juga, tu jadi masalah. Ni sama-samalah kita ikhlas bahawasanya apa yang kita dapat, sikit demi sedikit kita akan masuk di dalam amal, dalam kerja kita. Man ta khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Nak situ sebaik-baik manusia mereka yang panjang umurnya dan elok amalnya. Nak situ dia jaga. Nah, dia tasawuf ni memang tasawuf. Nah, asal tasawuf kita ni, mafhum kita pergi kepada zikir-zikir, tak ni tasawuf wajib ni. Ni tasawuf wajib hak kita. Tasawuf dah tapi wajib. Hak ni tak tapak umur kita, tapak amal kita. Buatlah apa-apa tak ada masalah lah, zikir apa tapi tapak. Itu dia.
Nah, kita kena ingat, dan setengahnya memberi mudarat dan setengahnya penawar. Nah, tu daripada perkataan yang kita dengar, dan setengahnya racun. Nah, dia kata dalam kitab Arab, faminhu dharru wa minhu nafi wa minhu al-ghiza'u wa minhu summu. Summu makna racun, ghiza' ni makna penawar ataupun jadi kekuatan bagi kita. Itu perkataan yang kita dengar. Nah, bahkan berkekalan perkataan itu di dalam hati seorang. Nah, ni kita kena sungguh sikit ni. Perkataan yang kita dengar bukan berhenti di sini. Jangan kita menyangka bahawasanya itu berhenti sini. Tak, tempat berhenti dah di dalam hati. Nah, ada. Bahkan berkekalan perkataan itu di dalam hati lebih lama daripada berkekalan makanan di dalam perut lagi. Lam alif mim, lama. Jangan baca lam, lama. Dia kitab dulu asal dia lah. Setengah tu ustaz saya ni, kitab lama tak boleh baca. Kenapa? Dia tulis bagi burger je. Dia nak baca burger lah. Dulu burger tak ada, bagilah. Itu tak boleh baca. Dia kata bagi ustaz baca, sudahlah. Nak dengar. Inilah perkataan-perkataan yang didengar. Begitu juga dalam kitab Arab. Kerana kita rojok kita ni minhaj ni. Empat rojok kita ni menadah kita, talaqi kita. Minhaj empat rojok. Bal inna baqa al-kalam. Bahkan sesungguhnya bermula kekallah perkataan aksar wa ablaq minat ta'am. Terlebih banyak dan terlebih mendalam lagi, terlebih lama lagi daripada makanan. Perkataan yang masuk. Kalau hak memberi manfaat, alhamdulillah. Kalau hak memberi mudarat juga, pergi datanglah kita. Sebab tu dia tak bagi dah. Sebab cacat ibadat dia kira rugi. Umat yang sunyi daripada ibadat tu dia kira rugi. Ni tasawuf kita ni. Pukul berapa kita semayang? Nah, kita semayang pukul 5:30 subuh. Nah, berjumpa pula dengan semayang zuhur. Celah tu tak ada ibadat, dia kira kita. Nah, sebab itulah di dalam ilmu ni juga, ilmu usul, ilmu tasawuf, walaupun senang, tapi dalam hati kita kena taruh. Nah, lepas sembahyang zuhur tu, dengan bahawa nanti tertunggu-tunggulah sembahyang zuhur. Lepas yang subuh, tu dia kira ada dalam ibadat tu. Adalah syarah dia pula, insya-Allah lah kita akan itulah di kemudiannya ada kita. Tu dikanak kijat dia nama berkekalan dah kita dalam ibadat. Tak rugi dah. Tu nak macam tu dah. Nah, inilah makna kata bukanlah agama Islam kita ni payah tekanan sehingga kita tu tak boleh bergerak. Bagi ada dalam hati kita, hati yang bersih. Lepas subuh, ada ingat zuhur, tak masa. Walau pergi ke mana pun, hati tu ingat. Dia panggil kat orang yang ada ibadat dah. Tak rugi dah hidup. Tu. Kita begitu tahap tu. Kadang-kadang tu dia berasa susah. Ada sempat ni orang nak azam buat tak dengar, itu rugi lah. Tu tak boleh, kita kena tak itu dia. Tu bahkan orang panggil idrab intiqal, bahkan ni. Bahkan bukan idrab ibtal. Idrab ibtal dia batal terus, tak ni intiqal. Bahkan berkekalalah perkataan itu. Mana perkataan itu? Perkataan yang didengar tadi. Itu perkataan yang kita dengar tadi dia berkekalan dalam hati lebih lama daripada berkekalan makanan di dalam perut. Habis itu. Sebab apa? Boleh kata bahkan berkekal idrab intiqal. Kerana makanan itu hilanglah ia makanan habis.
dari dalam perut besar. Dara tu dari saja. Kalau kita nak tambah-tambahlah. Tapi kalau eloknya kita tambah podai, daripada. Itu elok. Tapi bahasa dia dah kita lama. Nah, hilanglah ia makanan tu daripada dalam perut. Saya boleh baca lah, saya baca dari itu, saya faham lah. Daripada dalam perut besar, iaitu ma'dah. Nah, hilang-hilang dengan tidur, dengan sebab tidur, dan umpama tidur. Makanan tu ada kalanya dia boleh hilang, tapi perkataan yang didengar tak pasti begitu. Kadang-kadang sampai lama sampai mati buat tu dia lekat dalam hati tu. Ayahku lah kalau ingat-ingat hak dia kata kat aku, tengok. Padahal 5-6 tahun dah. Sebab tu dia dah mula jangan dengar. Hak dia kata berdosa tadi. Dalam perut besar dengan tidur dan umpama tidur. Dan terkadang berkekalanlah ia makanan tu di dalam perut beberapa hari. Ada juga hak berkekalan beberapa hari tak hilang. Kemudian hilanglah ia makanan tu dengan makan pancahar julap, yakni ubat. Bagi ubat apa? Cahar lah. Tu. Makan baru keluar. Perkataan yang didengar tu, makan ubat tu tak hilang tu. Tak hilang tu. Inilah yang kita kena pilih. Sebagaimana yang Allah Ta'ala isyarat, kita suruh pilih. Makan, nak makan akan apa yang ada atas muka bumi, tapi halalan tayyib. Itu isyarat suruh pilih. Lagi pula kalau kita pergi, kita terus makna kata hak haram ada, tapi jangan. Hak memberi mudarat ada, jangan. Ambil hak halal, hak baik. Begitu perkataan, kerana dia tersebih macam tu. Tu. Habis itu. Itulah makanan. Adapun perkataan jatuh ke dalam hati, ni dia hazah yang panggil. Adapun bermula perkataan yang jatuh, ataupun adapun perkataan yang sampai ke dalam hati tadi, kita ambil makna yang munasabah. Dia begitu dah kitab, dia kena takwil lah. Perkataan tu dia masuk ke telinga, jatuh tu, yaqa'u tu dia hurai pula tu. Bukan jatuh ni makna jatuh daripada atas ke bawah dah, yang sampai. Kita pintas sikit. Adapun perkataan yang jatuh ke dalam hati, yakni adapun perkataan yang sampai ke dalam hati kita tu, maka terkadang berkekalanlah ia perkataan tadi, berkekalan di dalam hati itu seumur hidup, sampai mati. Sungguh ni, sungguh. Nak lupa tapi tak mau jadi lupa. Duk ingat juga. Kalau hak memberi manfaat tak apa, kalau lah hak memberi madarat, tu. Tu kita kena ingat. Terkadang ni orang panggil, kalau kaedah ni panggil litaklil. Terkadang, bukan kebanyakan dah, bukan ke semua perkataan dah, terkadang berkekalanlah ia perkataan tadi di dalam hati seumur hidup. Tak apalah, taprek dia kaedah kita juga. Maka jika adalah ia perkataan tadi hak jatuh sampai ke hati, hak berkekalan tu, perkataan yang jahat, perkataan yang memberi madarat, maka senantiasalah ia perkataan tu, kita rujuk situ, perkataan yang duk lekat dalam hati tu. Yang makan ubat, makan julak pun tak hilang tu. Kerana boleh jadi perkataan tu. Sampai ke mati, tak apalah duduk situ. Tapi jika adalah ia perkataan tu, perkataan itu adalah perkataan yang jahat, maka senantiasalah ia perkataan tu mampitenahkan
membisikkan dan mendatangkan waswas. Timbul mari merah balik muka. Tuan tak tahu ke mana hala dah. Ini yang duk sejaga di awal. Dah. Sikit hati ya. Dah. Fitnah ni maklum sajalah. Ada juga sebut dalam hadis. Nah, al-fitnah tu asyaddu minal qatli tu. Fitnah tu terlebih berat daripada bunuh. Padahal ada seorang bunuh tu besar. Tapi fitnah. Kenapa? Kerana dia dah menimbulkan hukm panjangan. Ni telinga. Ni kira hak sebelah jahat, sebelah bahaya. Hak sebelah baik ada. Jangan kita buat susah hati. Sudahlah aku tak boleh dengar lah aku. Tak, dia kira hak jahat. Hak lagu-lagu, hak nyanyi-nyanyi. Kita hak tu dah susah sangat. Kalau yang memberi manfaat, yang menghiburkan hati kita, yang menyenangkan hati kita, tak ada masalah. Nabi SAW pun menghibur isteri-isteri dia, menghibur sahabat-sahabat. Tak ada masalah. Siti Aisyah tu Allah mudah sangatlah. Nabi berkahwin dengan Siti Aisyah, umur Siti Aisyah 6 tahun. Nabi duduk sekali dengan Siti Aisyah, umur Siti Aisyah 9 tahun. Terpaksalah kena menghiburkan. Nabi kita 40, 50 baru 50 lebih umur tu. Siti Aisyah umur 9 tahun. Tak ada masalah. Beri nasihat, tak ada masalah. Nah, Nabi kita berkahwin dengan Siti Aisyah bulan Syawal. Nikah gantung bulan Syawal. Duduk bersama dengan Siti Aisyah pun bulan Syawal juga. Nak rakkan setengah daripada pahaman jahiliyah lah. Nah, Ramadan Syawal, mari kita lah ni kata kapit dua khatbah lah apa lah. Tu kita cerita suku bab tu. Nah, dia ada sejarah sungguh, berlaku sungguh di masa jahiliyah dulu ni nyo. Satu penyakit lah, ya Allah, daripada Allah Ta'ala lah. Nah, dia berlaku penyakit taun zaman jahiliyah tu, curah muntah ni. Lepas tu di bulan Syawal berlaku tu. Maka yang mati dengan penyakit tu di bulan Syawal tu kena kepada pengantin-pengantin. Itu asal tu, ingat sampai kelon ni tu. Nah, maka Nabi SAW nak tunjuklah yang mati itu bukanlah dengan sebab berkahwin dah. Ini dah sampai dah ajal. Allah Ta'ala takdir dah. Sebab itulah Nabi berkahwin dengan Siti Aisyah tu nya. Kiranya isteri yang dia sayang kali lah di bulan Syawal. Duduk dengan Siti Aisyah. Siti Aisyah kata, aku berbangga aku berkahwin dengan Rasulullah pada bulan Syawal, duduk bulan Syawal kerana kasih sangat Rasulullah kat aku ni. Tu nak tunjuk kata tak ada apa-apa kita lah ni lah. Tapi berpegang dengan ada jahiliyah tu. Tapi ada tu guru yang duk cerita ya. Takut ayam tu takut tak telur. InsyaAllah lah dengan kita ada ilmu ni alhamdulillah lah. Nah kan. Yalah masa tu dia ada, masa molek masa tak molek ada, tapi janganlah jadi sampai satu pegangan sehingga tak boleh lari terus itu. Nabi pun nak turun daripada rumah dia di Mekah tu ambil lapang, baca doa, tak ada masalah. Tu. Nak turun daripada rumah ni, nak hijrah tu, puak kapal keliling duk pengintai Nabi tu. Kan? Yang Nabi kita tu bahasa macam tak ada arah ni, nak keluar tak boleh aku ni, kuat sangat ni. Lalu itulah dia panggil Saudara Ali, ya Saudara Ali, Ali menduduklah tempat aku duduk. Sanggup sebagai seorang sahabat. Tu ambilkan selimut Nabi tu, selimut dia hujung kaki, muka duduk tempat Nabi bawa kapal tu, tu duduk ada lagi. Padahal Nabi turun dah. Tak apa langkah keselamatan macam tu. Janganlah duk jadi melebih sampai. Kalau kita nak pergi mana boleh baca doa. Tu. Situ. Tak apalah kita terus kita. Ini perkataan. Maka jika adalah ia perkataan tadi perkataan yang jahat,
Maka ni jawab jika. Maka sentiasalah ia perkataan yang jahat tu memfitnahkan. Nah, dan mendatangkan waswas. Nah, setengah dalam kitab Arab dia panggil mempenatkan. Jadi penat kita tu. Ingat lalu mari lalu. Mari lalu dah. Nah, bahkan wah ni daripada syaitan dah. Bahkan terkadang mensebablah ia perkataan tadi akan kebinasaan yang besar, membawa kepada gaduh pula dah. Duk tunggu lalu ya. Dah kita dengar dia cakap tak oleh kita, masuklah hati tu nya. Ada kemarahan, lepas tu dia pergi. Dia seolah-olah duk tunggu pak jumpa kak. Itu. Lepas tu nak pelera di mana? Dia kena pelera daripada awal tu. Jangan dengar. Dia duduk pelera sana. Nah, ini usul dia ambil daripada asal dia. Nah, tu. Nah, itu kita lah ni dia lain sikit. Nah, tempat kita pelera tu di lain. Nah, benda tu tak tutup. Maduk tu sini susah. Kan? Tu. Maka hendaklah nasihat yang musannaf bersungguh-sungguh orang yang berakal. Tengok derajat keadaan berakal dah. Siapa kita ni berakal belaka ni. Allah Ta'ala bagi akal kepada kita. Bersungguh-sungguh mujahadah. Nah, janganlah secara bunda. Hendaklah bersungguh-sungguh orang yang berakal pada memelihara pendengar orang yang berakal. So pelihara lah. Nah, tu. Bukan sekadar pendengar saja, dan segala anggota orang yang berakal atas ada pendengar. Pelihara pendengar, pelihara segala anggota. Pelihara tu bila? Sebelum ditanya daripada pendengar dan segala anggota. Ditanya pada hari kiamat. Hak yang kita duk bahas tadi bersabit dengan kita hidup atas dunia. Memfitnahkan kita, mendatangkan was-was, mempenatkan kita, membahayakan kita. Akhirat nu pula Allah Ta'ala soal satu-satu pula dah. Tanya telinga terus. Tanya pula dah sana. Hak dunia tadi sibuk dah tu. Nah, istirahat dah tu. Badan kita tu. No, dia akhirat nu Allah Ta'ala tanya pula. Nah, pada hari kiamat telah berfirman Allah Ta'ala dalam Quran dah. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kulla ulaika kana anhu mas'ula. Nah, suratul Isra ayat 36. Inna sam'a. Nah, inna tu setengah haraf taukid tu. Makna sungguh tu. Wal basara wal fuada, baca gitu tu. Fuad mana hati. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Nah, ini kana mas'ulan anhu. Kalau tafsir dia baca macam tu. Nah, apa makna? Artinya bahwasanya pendengar dan penglihat, telinga, mata, cakap kampung, dan hati ni fuad, hati kita Allah Ta'ala soal. Kerana mata boleh kita lihat, tempat simpan, tempat sampai ke hati. Telinga boleh kita dengar, tempat letak di hati. Tiga tunya akan ditanya daripadanya. Allah Ta'ala akan soal. Hei telinga mu dengar apa? Telinga jawab ni. Ni telinga ni jawab. Ni nampak ya ni dia jawab. Kokek. Dia jawab dengan Allah Ta'ala. Mata jawab. Kita kalau tanya telinga pun di dunia ni mulut yang jawab. Akhirat diri telinga tu jawab. Pada masa tu aku dengar tu. Lagu tu, rock tu. Nah, tiada lama, tiada baru. Habis dia cerita. Mata pun gitu juga. Aku lihat tu. Hati Allah Ta'ala tanya, mundur ingat ke siapa semasa mundur atas dunia dulu. Nah, tu sebab tu hati pun kena pelihara juga. Nah, mundur ingat ke Allah ke, mundur ingat ke apa. Tu huraian dia ni panjang. Nah, tu tanya-tanya tu pada hari kiamat. Tu dua lah. Dunia mempenat dan mensibukkan kita. Akhirat Allah Ta'ala soal.
Nah, ingat tentang ayat. Innas sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Wallahu a'lam. Kerana kata pasal yang 3 pada menyatakan lidah. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, masuk kita pada kitab yang kedua, iaitulah Faridatul Faraid. Tu yang dikarangkan oleh Syekh Ahmad Al-Fatani. Yang mana setengah dari sejarah Syekh Ahmad ni salah seorang daripada guru bagi Tok Kenali. Dia tu guru lagi daripada Hajilah Sarah Petani ni, dia cerita lah. Alim salah seorang daripada guru Tok Kenali ni nya, yang ialah Syekh Ahmad. Dan muka surat 3. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Kita ambil balik sikit hak minggu lepas, kerana kita baca sikit sangat. Ini bahasa ibarat ni, halus ni, bab ni pun barmula ilmu tauhid itu. Dia masuk di dalam setengah daripada mabadil asyarah, tapi dia sebut separuh, dia tak sebut cukup 10. Dia nak cukup 10 dia tu, dia ada syair dia adalah. Tu inna mabadiyal asyarah inna mabadiya kulli fannin asyarah al hadd wal mawdu' summa samarah wa fadluhu wa nisbatu wal wadi' wal ismul istimdad hukmu syari' masailun wal ba'du bil ba'di katafaha. Dia ambil setengah daripada 10 pun mata ada, sebab kitab dia ni nipih cik pada jirim ni lah, ilmu tu besar sangat. Kalau kitab besar dia cerita habis. Wa man zaral jami'a hadza syarafa. Ni dia masuk di dalam bahagian mabadi' asyarah ni. Bermula ilmu tauhid itu, sebut kata ilmu tauhid. Tauhid tu dia ambil daripada ahadun. Ahadun tu mana asal. Tapi apabila disusun kalam tu nya, ilmu tauhid, ilmu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Tu mengesah. Apabila kita sebut dengan secara mudah ni, Tuhan satu lah. Tapi di samping tu banyak lagi tu. Satu kita tahap mana? Baik, saya nak cerita sikit. Wahdaniyah. Tengok. Dia panggil ya tu ya nisbah. Dengan makna kaunuhu ta'ala wahidan. Keadaannya Allah tu satu. Tu. Sebut tu satu, dia terbit 3. Satu pada zat, satu pada sifat, satu pada af'al. Tengok. Sebagai kita orang yang mentauhidkan Allah, sebut kata satu dengan nisbah kepada Allah, kena baca macam tu lah hati, bukan mulut ni. Dikehendaki satu pada zat tu pula, dengan bahawa zat Tuhan, zat Allah Subhanahu wa taala tidak bersusun daripada beberapa juzuk. Itu satu. InsyaAllah lah sampai tempat dia kita akan bahas lah, tak lama dia sampai lah. Tapi nak cerita apabila sebut ilmu tauhid itulah melengkapi, sebut ahad, sebut tauhid, sebut asa, sebut satu.
Sebab itulah dalam kitab-kitab ilmu usul ni dia tak balik makna satu. Dia balik makna lain sikit. Kerana takut kita ni sebut satu ni jadi seperti satu benda yang lain. Nah, kita impun bibar apolidi, buat satu ikatan. Dia panggil satu juga, satu berkah. Padahal ada banyak kan tu kan. Nak sebuah ilmu usul tak aja. Nah, tu. Tu. Di itu di satu pada zat tu dua. Nah, satu dengan makna tidak bersusun dan zat Allah Ta'ala daripada bibar apa juzuk. InsyaAllah ke depan kita akan dapat ilmu tu. Yang kedua, dikarenakan satu pada zat tu tidak ada zat yang lain serupa dengan zat Allah. Tu bab satu dia. Nah, satu pada sifat lebih dua juga. Nah, sifat Allah Ta'ala tidak terhingga banyak. Tapi di dalam tiga tidak terhingga banyak tu satu-satu sekara, satu-satu sejenis, satu kudrat, satu iradat, satu ilmu. Macam tu. Nah, satu lagi pula dikarenakan satu pada sifat tu nya tidak ada satu sifat pun di zat yang lain serupa dengan sifat Allah. Ada. Dua. Yang ketiga, satu pada af'al. Tu hak tu payah ada. Hak tu yang duk jadi masalah. Dalam hati kita segala-galanya daripada Allah yang satu. Nah, kena ada pandangan tu dalam hati kita. Walaupun kita nampak orang tu yang buat, kita boleh membangsakan perbuatan tu kepada orang tu dengan tilik kepada usaha dan ikhtiar dia sebenarnya. Tapi hakikat yang memberi bekah di atas perbuatan tu nya Allah Subhanahu wa taala. Situ payah. Berlebih lagi pula perbuatan yang kita buat tu ada berjaya, ada kejayaan. Pandangan hati kita tu nya bimbang, takut sekadar kita sahaja aku yang buat. Tak pandang dah kepada Allah. Tu takut. Tu takut. Hak berjaya tu. Hak tak berjaya tu lain sikit. Dia ada juga sangkut dia. Rezeki tak macam mana tu lagi. Tapi hak berjaya ni, apabila kita tilik kepada cakapan tu macam tak sangkut dengan Allah. Akulah yang buat. Hak tu kita nak sebuah ilmu usul. Kita mesti kena pelihara. Kalau kita mengaku sampai tahap tak pandang kepada perbuatan Allah, nah, dia jadi syirik. Jadi syirik. Di situlah kita kena jaga sungguhlah. Sebab itulah setengah daripada nama ilmu usul ni ilmu tauhid, mengesahkan Allah. Nah, tu mengesah tu je. Tarah mengesah tu sampai. Sebab dia balik mana asal, tak balik mana satu. Nah, asal lawak Kelantan pun ada, lawak kita pun ada, lawak Tani pun ada. Tapi dia tak panggil asal, dia panggil sa ya. Maksud dia ada sebab. Dia ada sebab. Ya, tak ada. Tak boleh ni. Dia sahabat-sahabat kita kan ada. Apa boleh dia potong pada ini. Pada perbuatan. Dia ada sebab. Ya. Habis. Banyak sangat lagi tu bab tu. Seperti kita kata pisah tu. Siapa-siapa dia tidak khilaf ulama. Siapa-siapa iktikad bahasanya asbabul adilah, sebab-sebab yang beradab berbekah, tidak khilaf ulama pada kufur. Tu nak kena baca lah kita ada. Nah, nak kena baca. Apabila ada ilmu, satu perkara yang mudah bukan payah, tapi tak bimbang kau tak ada ilmu. Nah, apabila kita baca situ, apabila tak ilmu, ni bermula ilmu. Tak apalah, kita kembali balik kepada asal kita. Bermula ilmu tauhid itu ni tarikh. Sebut kata ilmu tauhid pada lafaz. Ibarat, satu cakapan. Ibarat ni dia rujuk balik kepada satu cakapan kita. Tauhid ni. Nah, ibarat daripada perhimpunan barang yang diiktikadkan tentang tauhid. Nah, barang yang diiktikadkan dalam hati kita tu. Orang tanya. Nah, kalau tak ada apa dalam hati dia, Ustaz, macam mana? Dia sebut ilmu tauhid tapi hati tak ada. Hak ni yang kita nak baca ni. Nah, hak ni yang kita nak baca ni. Nah,
Dia panggil apa di situ? Sebutan kita tu. Nah, adalah sebutan di bibir mulut ataupun sebutan sia-sia sebab dia tidak mengandung akidah. Dia nak bagi jadi ada isi dia tu nya, daripada sebut tu dia melengkapi barang yang diiktikadkan. Ya? Iktikad. Nah, akidah tu. Tu bimbang kok tak ada benda tu. Ikrar tasdik. Ikrar tasdik ada, ikrar saja tasdik tak ada. Kan? Itu bimbang ada. Nah, itu yang membawakan kepada tasdik di atas ikrar kita ni lah ilmunya. Kena ikut cara ni. Kerana dibahas dah oleh alim ulama dalam ahli sunnah wal jamaah dulu ni. Tak lalu kok ni tak boleh. Lebih-lebih lagi kita zaman sekarang. Cuba kita tengok kelih kata pengakuan-pengakuan yang ada. Jangan kita baca di luar negara. Dalam negara kita pun macam-macam. Mengaku jadi Nabi, mengaku Imam Mahdi dengan sebab tak lalu kok ni lah tu. Padahal apabila kita tilik kepada amalan mereka itu Allah, kita ni kalah. Nah, ni bukan kita nak bahas ni, nak menyatakan. Nah, dengan sebab tak lalu kok ni. Nah, Zamakhsyari itu. Nah, tak silap ingat dia setengah daripada mufassirin tu. Masa dia tu bahas kaedah banyak dalam tafsir dia. Bersabit dengan ilmu usuluddin. Kerana masa tu masa bahas. Dia timbul mari dia. Sebab ni cara yang diatur kalau musuh ni dia tak banyak, dia terus kepada ayat Quran dan hadis. Nah, maka dia ayat Quran dan hadis tu tak ada masalah. Tapi dia pahaman yang bawa mari tu. Dia di situ lah. Tak kalau tu lah. Nah, ulama-ulama yang mempunyai ilmu. Tu dia mesyuarat, dia muafakat, dia ijma' cara mana nak belakan akidah kita ni. Kerana masa tu pun banyak dah pecah. Banyak dah pecah tu. Tak kalah tu lah. Mujahadah bersungguh-sungguh dengan mereka itu sehingga sanggup apa nak jadi itu. Susun kitab, susun kaedah, mengeluarkan berbagai-bagai kaedah. Ni kitab kita ni kitab Syekh Ahmad. Dia ambil hak cermat, hak comel dah mai kita. Dia ada khilaf atas tu. Tapi kita kena turut hak ni sebab kita lapisan kita ni. Awal. Lepas tu kena naik-naik lah. Tu. Dalam kaedah ilmu turasul ulama ni, sebuah awam dia tak boleh cerita banyak sangat. Dia kena suruh buat satu saja. Sebab dia kurang memahami. Ambil di atas satu tu lah. Satu perkara tu. Lepas tu naik ke atas sikit, bolehlah hurai banyak sikit. Atas sikit, boleh hurai banyak sikit. Sehingga-hingganya kita boleh pilih pula dah cara mana yang kita nak buat. Tapi taraf yang pertama tak boleh. Takut dia pilih tu nya tak kena. Tak kena. Bila tak kena haru habis susah habis baik kita masuk kita. Tu ibarat barang yang diiktikadkan. Ibarat satu perkataan yang dibangsakan kepada agama. Iktikad yang dibangsakan kepada agama, yakni dikehendaki agama Islam. Tu. Barang yang diiktikad akan dia akan barang. Barang tu. Lagi pula, barang yang diiktikadkan yang dibangsa akan barang tu kepada agama Islam. Tu tauhid. Barang yang dibangsakan kepada agama Islam tu pula yang diambilkan daripada dalilnya dalil barang. Dalil yang diyakinkan iaitulah Al-Quran dan hadis. Dari situlah. Baik, kita bahas dalam ilmu ma'ani. Barang yang diiktikadkan dengan Quran dan hadis tu atulah ke tak? Ya, lain. Tapi dia sampai situ. Barang yang diiktikadkan tu dia lain sikit daripada Quran hadis betul. Tapi dia ambil situ barang tu. Nampak tak situ ada?
Gitu siapakah yang buat lorong bagi tu? Yang buat lorong barang yang kita i'tikad ambil daripada dalil Quran dan hadis tu, siapa dia? Ulama. Sebab tu nak lari dalil ulama tak boleh benar ni. Dia yang buat lorong dia. Seperti basar kita katanya, ambil daripada basirun wa huwa samiul basir. Seperti qiyamuhu bi nafsihi. Qiyamuhu bi nafsihi ni banyak soalan. Ustaz ambil di mana ada Quran? Allah Ta'ala sebut wa huwal hayyul qayyum. Qayyum itulah ulama ni dia mudah kita ni, dia bubuh dalam ilmu usul qiyamuhu ta'ala bi nafsi. Ambil daripada Quran qayyum, yang berdiri dengan sendiri. Tu makna barang tu dia lain daripada keadaan hadis, tapi mari situ yang bawa mari itu ulama. Puak ni mesyuarat kalau dia nak terus kepada Quran dan hadis tu nya, tak boleh dah ilmu kita ni, tak cukup dah. Sebab dia jadi dah tu. Masa Muhammad Zahiri, tu Wasin bil Atta, ketua Mu'tazilah tu, puak-puak Jabariyah, tu macam-macam dah di sana tu. Sehingga-hingganya dia guna akal sahaja. Ada juga tak sabit nak Quran, tapi dalam hak akidah juga. Tu akal kata baik-baik, akal kata jahat-jahat. Itu seperti sembahyang tu pada akalnya tak baik, lepas tu kita tak boleh sembahyang macam-macam pecahan tu. Sebab apa dia kira tak baik? Dia kata patut kedak muka yang mulia pergi duduk letak tempat jejak kaki. Dia kira macam tu. Buat tu tak sembahyang, takut terlepas habis situ kita ni yang ulama buat bagi tu. Ada toh dulu tu bimbanglah, takut sampai kita. Sekarang kalau tak mayang tu tak berat mana, jangan duk kata macam tu. Pi bayan macam tu kita kan. Sebab tu orang lama dia belah sangat tu. Tu. Dan ada situ. Dalil yang diyakilkan tu sebagai dalil. Iaitu Quran dan hadis tu dalil di atas barang yang diiktikadkan. Tapi terkadangnya pada setengah-setengah kitab tu dia tak datang dah ayat Quran dan hadis tu. Ayat Quran, hadis tu dia tak datang. Dia datang mafhum sahaja. Tapi setengah-setengah kitab dia datang terus. Ayat Quran hadis sepertinya kitab apa? Tu. Misbahul Munir. Misbahul Munir tu yang dikarangkan oleh Tuan Guru Abdul Aziz, mentua bagi Baik Sepanyol. Dia karang di Bukit Payung di Kelantan tu, dari situ tu. Hak tu dia datang ayat Quran terus dah. Kerana desakan daripada sahabat-sahabat tu nya suruh bubuh dah ayat Quran dan hadis. Dia bubuh. Tu cuma surah Munir tu. Tapi ibarat dia mudah dah ni. Tapi insya-Allah lah kalau kita habis ni kita mari satu. Surah Munir tu nya. Dia ada ayat Quran terus. Daripada satu sifat kepada satu sifat dia gantung dengan ayat Quran tempat ambil dia. Kita peridah tak macam tu, dia datang mafhum. Takut kita tu lah. Manakah ibarat lagi, manakah ayat lagi ni? Benar ni nya, benar wajib di atas kita kena mengetahui itu mula daripada kita mukallaf. Umur kita 15 tahun tu, hak paling sud dah. Tu ma'rifatullah tu nya. Lepas tu lah ni umur kita banyak mana dah baru nak mula. Ni yang jadi berat ni. Ada yang 3 kali 15 45 hak 4 kali 15 ada lah ni. Sebab tu dia susah sikit. Tapi alhamdulillah lah. Dengan nama Allah yang amat murah lagi amat mengasihani akan segala hamba-Nya. Tu. Ni kita ni boleh berasa celek mata masa ni pun alhamdulillah lah. Saya tak kata dulu pejam, dah nesebah majlis kita. Satu dalil yang diyakinkan kerana dia peridah ni dia kena dia banyak sangat ilmu dia dalam tu. Tu. Maka ayat Quran dan juga hadis sebagai dalil yang diyakinkan di atas barang yang diiktikadkan oleh kita. Tu. Dan bicara ilmu ini bahasan dia. Ilmu ini yakni ilmu tauhid tu. Bermula bicara ilmu ini ilmu tauhid tu. Ni ilmu tauhid ni.
Nah, pada zat Allah Ta'ala. Tengok dia sebut. Nah, pada zat Allah Ta'ala. Jadi bicara tu kalau kita nak kira mubtada, takluk mahzuh pada zat Allah Ta'ala tu khabar. Kaedah kita sikit banyak. Nah, supaya kita dapat kata kita ni mengandungi kaedah Nah, tu. Jadi takdir kalam dan bermula bicara ilmu ini, ilmu tauhid tu, bahasan dia tu adalah ia pada zat Allah Ta'ala. Baiklah. Bicara dan bahas pada zat Allah tu daripada sekira-kira. Itu tempat dia. Saat ni nak hurai payah pula. Nah, daripada sekira-kira barang yang wajib baginya bagi Allah. Kira hak tu. Bukan berkira zat Allah tu benar macam mana, duduk di mana, tidak. Nah, daripada sekira-kira, nah, barang yakni sifat dikanak-ki barang tu yang wajib bagi zatnya zat Allah. Ada. Kira situ. Dia sebut zat sungguh, tapi bukan berkira tujuh zat tu daripada jenis mana siapa Pak Yahudi pergi tanya Rasulullah tu, bukan. Pak Yahudi dia tanya, zat Tuhan tu dari jenis apa? Daripada mah ke daripada perak? Oh, itu Pak Yahudi. Tak. Nah, dikehendaki dengan katanya, nah, pada zat tu daripada sekiranya ni orang panggil taswir. Elok daripada kita buat dengan tu orang panggil ba taswiriyah. Dia majak-majak adalah daripada yakni dengan. Dengan sekira-kira barang yakni sifat-sifat yang wajib baginya bagi Allah. Tu dia boleh hurai dari situ tu. Dan sebuah orang yang mengetahui. Nah, gitu barang yang wajib bagi Allah banyak mana tidak terhingga banyak. Apa dia? Sifat-sifat kamalat bagi Allah. Dalam hal tak terhingga banyak, yang wajib di atas kita mukallaf ni mengetahui dengan ilan tafsir 13 atau 20. Sifat Allah Ta'ala bukan sekadar 13 atau 20, tidak terhingga banyak. Hak 13, hak 20 tu hak pasti di atas kita hamba ni kena tahu satu persatu. Nah, kerana apabila tak tahu itu kosong dalam hati kita, tak ada apa. Ada. Itu 13 20 insya-Allah Nah, himmatur rijal qat'ul jibal. Hemah laki-laki dia nak mendakikan bukit yang tinggi. Insya-Allah kita dapat 13 Manjadda wajada. Barang siapa usaha tentu dapat insya-Allah. Ada. Hak tu hak wajib satu tafsir. Nah, hak ijmal tu tak tahu banyak. Dan barang yang mustahil atasnya atas Allah. Lawan bagi hak wajib. Kena tahu juga. Ingat, tahu hak mustahil kita kena tahu supaya nak kata tak dan bukan. Kenapa Kerana ada pula lah dalam hadis yang menyatakan tak sekarang. Kalau tak sekarang, dekat-dekat nak mati ninya, ada mari syaitan, iblis nak menyesatkan. Apabila kita ada ilmu ni, bukan. Benar tu kerana apa? Kerana mustahil tak Allah Ta'ala. Nah, dalam setengah hadis tu, nah, iblis tu dekat kita nak mati tu, dia mari ajak kelimah tu. Tapi dia ajar lagu mana? La ilaha ghairi. Tiada ada Tuhan selain daripada aku. Iblis duduk dengan aku tu. Dia buat rupa. Ni kena jaga. Kalau tak ada ni, dah tak ada akidah. Nah, setengah daripada sifat mati seorang tu. Tapi ini tak menentulah. Sakit mati ya ada. Hak sifat atas tu lagi. Kalau tak ada amal ibadat, dia mati dalam hal dahaga yang sangat. Maka dahaga pada ketika nak mati itu tak seperti dahaga masa sekarang. Kita kena ingat.
Dahaga masa sekarang minum air hilang dahaga. Dahaga nak mati walau 1000 koloh minum pun tak hilang. Tu berasa dahaga. Tak sama tu. Ketika tu iblis maslik. Nah, bawa mari secawan air manduk kocok klik 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 klik. Nak dok nok lah dahaga ni. Ha mun kena kata. Ha tu. Apabila tak ada akidah, kalau ada akidah, alhamdulillah. Tapi bukan setiap orang lah jadi macam tu. Tunya kalau ada amalan Allah Taala pelera. Hani ni bab akidah ni dia pergi situ pula. Nah, haji ada. Nah, tu segala amalan ada. Tapi apabila akidah tu dia pergi jadi situ habis. Tu kena nak. Jadi ulama-ulama tu nya suruh juga mengetahui benda yang mustahil supaya nak kata tak dan bukan. Nah, pidam artinya sedia. Kena tafsir pula sedia tu. Sedia tu. Apa makna sedia? Tidak ada awal baginya. Itu wajib. Itu makna sedia. Ada Allah Ta'ala, tak ada awal. Tak situlah. Nah, mustahil lah oleh lawannya lawan qidam, iaitu baru tu mustahil, baru tu dak. Nak kata dak baru. Itu bab dia. Dalil ayat Quran hadis ni. Huwal awwalu, ya Allah tu yang awal. Tu dalil. Ambil situ bahas bab qidam. Nah, insya-Allah lah itu ini jalanan menuntut ilmu tauhid, ilmu akidah. Setiap orang wajib. Kemana? Tak pergi ke mana lah kita? Nah, tu dalam hantu lah. Ni kalau tak ada ni juga Allah. Tu. Nah. Tu. Dan barang yang harus baginya bagi Allah. Itu bicara dia. Sebut kata pada zat Allah, tu dia bicara macam tu. Dengan sekira-kira barang yang wajib baginya bagi Allah daripada sifat yang wajib, dan barang yang mustahil atasnya atas Allah, dan barang yang harus baginya bagi Allah. Ada tu pada zat Allah. Itu setengah dari kita hurai bersabit dengan cara pada zat Allah pun hurai tak tepat. Ini jadi masalah tu. Tu sebab tu kita kena tepat benda ni. Kena jadi kesungguhan sikit. Dan juga pada segala rasul, atah pada kata pada zat Allah, masuk dalam ilmu akidah juga, kerana rasul tu utusan Allah. Dan bicara ilmu ini, ilmu tauhid ni pada segala rasul, segala utusan Allah. Demikian juga, apa demikian juga, dengan sekira-kira barang yang wajib baginya bagi rasul, dan barang yang mustahil atasnya atas rasul, dan barang yang harus baginya bagi rasul. Ada juga hak wajib seperti siddiq, amanah, tabligh, fatanah, mengandung di dalam ilmu akidah. Hak mustahil tu je dusta, khianat, menyembunyi. Tu hak mustahil. Hak harus tu nya iaitulah a'rad basyariyah. Kita bacalah ni. Tu bicara juga. Dia terkandung dalam ilmu tauhid juga. Tu. Dan pada segala barang atah daripada zat Allah. Dan bicara ilmu ini, ilmu tauhid juga bicara pada segala barang yang didatang akan dia akan barang oleh rasul, didatang dicerita akan dia. Belahan dah seperti hari kiamat, mengandung dalam ilmu akidah. Dan lainnya lain daripada hari kiamat, syurga, neraka, nikmat syurga, azab neraka. Hak tepatnya dalam ilmu akidah, kerana kita kena etikad juga benda tu. Kena yakin juga. Sebab itulah kata Syekh Daud, barang siapa meringan-ringankan dengan janji kebajikan. Apa? Allah Ta'ala janji beriman, buat amal yang soleh, dapat syurga, dapat nikmat, kita ringankan. Barang siapa meringan-ringankan juga dengan janji kejahatan. Orang buat maksiat kena neraka, buat benda yang haram gini, takut apa, taubatlah, ringan sebutan dia. Syekh Daud, ulama tu pilih hak sebenar bagi kita. Maksudnya yang tidak tahqiq, tak sampai, buat tak karib orang tadi panggil. tak sampai sama tahqiq. Tak sampai tahqiq, cakap main-main, istihza. Tahu kata tu, tapi dia tak tahqiq, ringan. Tak semayang lah, tak puas sekali dua.
dengan perbuatan, dengan perkataan, dengan akid, dengan etika, tak kisahlah. Nah, ni setengah daripada cakap cerita kisah. Nah, apa Malik Zamanih dia kuat sekali, dia cekak je berpuluh ribu lekat. Dia himau gitu je, dia tahu gitu saja tu. Laju siapa nak panah. Tu cerita. Hak meringan dia tak kalau kuat sangat lepas balik sana. Tu meringanlah tu. Lepas kau dia betul neraka. Tak boleh tu. Tu orang panggil cerita ringan. Bukan tak yakin, dia yakin, tapi dia tidak ambil berat tentang tu. Ni insya-Allah lah dengan akidah yang ada pada kita, kita dapat ambil berat tentang janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala. Dan faedah ilmu ini pada itu dululah. Nah, wallahu alam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اللهم يسر لنا أمورنا والراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.